Salam sejahtera dan salam hormat. Saya merupakan Lo Xiao Pei dengan matriks nombor 205722. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada fasilitator kursus beasiswa dengan kod QKK 2101 untuk kumpulan 4. Mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kursus ini yang amat saya kasihi dan sayangi. Hari ini saya ingin membentangkan pesanan khidmat masyarakat yang bertajuk Amalan Kitar Semula. Terlebih dahulu, saya ingin membincangkan tentang definisi kitar semula. Kitar semula merupakan satu proses yang melibatkan 3 R ke atas barangan yang boleh dikitar semula. Kita R dikenali sebagai reduce, iaitu kurangkan, reuse, iaitu guna semula, dan akhirnya recycle, iaitu kitar semula. Berikut merupakan beberapa fakta berkaitan dengan kitar semula. Pertamanya, menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007 bawah Akta 672, kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pekerja bagi maksud untuk menghasilkan keluaran. Kedua, kitar semula merupakan proses untuk mengolah semula bahan buangan demi menghasilkan barangan yang baru. Ketiga, kitar semula merupakan alternatif untuk pembuangan sampah konvensional yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Keempat, kitar semula merupakan komponen utama dalam pengurangan sisa moden dan merupakan komponen ketiga dari hierarki sisa, kurangkan, guna semula, dan kitar semula yang dikenali sebagai 3R. Akhirnya, piawaian ISO yang berkaitan dengan kitar semula seperti ISO 15270/2008 untuk sisa plastik dan ISO 14001/2015 untuk kawalan pengurusan persekitaran amalan kitar semula. Sekarang saya ingin membincangkan tentang sebab pelaksanaan amalan kitar semula. Pertamanya adalah peningkatan dalam pendapatan dan kekayaan yang memberi makna kepada orang ramai supaya membeli lebih banyak produk, iaitu barang dan perkhidmatan, dan barang dan perkhidmatan ini selepas penggunaan akan menghasilkan lebih banyak sisa sampah sarap. Sampah sarap ini yang tidak dapat diuruskan dengan baik akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Oleh itu, amalan kitar semula amat diperlukan. Kedua, peningkatan populasi yang bermakna. Semakin ramai manusia di muka bumi ini menghasilkan sisa. Hal ini membawa konotasi bahawa kadar kelahiran semakin meningkat. Ketiga ialah pengeluaran produk berteknologi dengan pembungkusan yang terkini, di mana kebanyakan mengandungi bahan yang tidak dapat dilupuskan, iaitu bahan tidak biodegradasi. Akhirnya, perubahan gaya hidup seperti peningkatan pemakanan bahan makanan segera yang akan menghasilkan sisa dan bahan buangan. Bahan buangan ini tidak dapat dilupuskan. Antaranya merujuk kepada pembalut makanan yang dibuat daripada kertas minyak. Berikut merupakan beberapa fakta terhadap sebab pelaksanaan amalan kitar semula. Yang pertamanya, pengeluaran 15,000 tan sampah setiap hari. Kedua, untuk mengeluarkan 1 tan kertas, 17 tangkai pokok kelapa sawit yang tidak kurang daripada 10 tahun diperlukan. Ketiga, kerajaan perlu membelanjakan purata RM130 Malaysia untuk melupuskan 1 tan sampah.
Sebelum ini saya ada menyatakan bahawa pengeluaran 1,500 tan setiap hari. Dengan ini, peruntukan sebanyak 1,950 juta ringgit Malaysia harus dibelanjakan sehari untuk tujuan pelupusan sampah sarap sahaja. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang kepentingan amalan kita semula. Amalan kita semula adalah penting untuk memelihara sumber semula jadi. Sisa pekerja bukan hanya terhasil apabila pengguna membuang barangan yang tidak diperlukan, tetapi ia telah bermula dari proses pemprosesan bahan mentah, pengangkutan dan kemudahan penghilangan barang-barang terpakai. Penggunaan semula barang-barang dapat mengurangkan sisa pekerja yang terhasil, seterusnya mengurangkan pembelian barang-barang baru. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan permintaan barang di pasaran dan menurunkan kadar penggunaan sumber semula jadi untuk pemprosesan barang baru. Kedua, kepentingan amalan kita semula adalah untuk mengurangkan penghasilan sisa berbahaya. Amalan fitar semula bertujuan untuk menggantikan barang kurang berbahaya dalam barang-barang tertentu, berkongsi produk yang mengandungi bahan kimia berbahaya daripada membuang lebihannya, membaca arahan label secara teliti dan menggunakan dalam kuantiti yang sedikit adalah cara untuk mengurangkan penghasilan sisa berbahaya yang tidak boleh dikitar semula. Ketiga, amalan kita semula dapat menjimatkan kos. Hal ini membawa konotasi bahawa penghasilan sisa pekerja yang dibuat dapat menjimatkan kos pelupusan sisa pekerja. Ia dapat membantu penjimatan ekonomi bagi komuniti perniagaan, sekolah dan pengguna-pengguna individu. Yang terakhir juga, perniagaan sektor industri juga menerima kepentingan daripada amalan kita semula. Ia mempunyai insentif ekonomi dengan amalan pengurangan sumber. Sebagai contoh, apabila peniaga menghasilkan barang-barang yang kurang pembungkusan pembelian, penggunaan bahan mentah dapat dikurangkan. Pengurangan dalam kos pengeluaran menyebabkan jumlah keuntungan yang besar. Hal ini boleh dialih terus kepada pengguna dalam bentuk harga barangan yang dijual lebih murah. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan terhadap amalan kita semula. Amalan kita semula mempunyai 3 jenis, iaitu reduce, reuse dan recycle. Melalui pengamalan amalan kita semula ini, kita dapat mengelakkan daripada pembaziran sumber-sumber di dunia. Pertamanya, saya ingin membincangkan tentang reduce yang dikenali sebagai kurangan dalam bahasa Melayu, iaitu pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ia merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di puncak dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Kedua dirujuk kepada reuse, iaitu guna semula, merupakan penggunaan semula barangan berulang kali untuk penjanaan sisa dan pembuangan dapat dikurangkan. Ketiga ialah recycle, juga dikenali sebagai kitar semula, iaitu meletakkan sesuatu dalam pusingan. Dalam erti sebenar, mengitar semula bahan buangan akan menghasilkan bekalan baru bagi bahan yang sama. Seterusnya mengenai tips amalan 3R. Pertamanya, saya memberi tumpuan kepada kurangkan, iaitu reduce. Kita haruslah beri produk yang boleh diisi semula seperti beri barangan dalam botol dan bateri yang boleh dicas semula. Kedua, gunakan kain tuala bagi menggantikan kertas tisu. Ketiga, beli barangan yang kurang bungkusan. Bungkusan yang kurang dapat mengurangkan sampah yang dibuang.
Keempat, guna kedua-dua muka surat semasa menulis dan membuat salinan. Hal ini dapat mengurangkan pembaziran kertas. Dan akhirnya, guna email untuk menghantar surat atau dokumen. Hal ini adalah lebih menjaga alam sekitar kita. Kedua ialah reuse, iaitu melalui 4 cara. Kita boleh membawa beg yang dianggap boleh digunakan semula semasa membeli barangan. Beg ini juga boleh digunakan untuk menyimpan barangan di rumah. Kedua, bawa bekas makanan sendiri semasa membeli makanan. Ketiga, gunakan kotak serbaguna untuk menyimpan barang-barang. Keempat, guna semula bekas minuman sebagai hiasan atau bekas pensel. Langkah lain juga boleh dikenal pasti seperti tayar lama boleh diberikan kepada kedai tayar untuk dikitar semula dan sebagainya. Ketiga, dirujuk kepada recycle, iaitu kitar semula, iaitu pengitaran semula 8 buah botol plastik boleh menghasilkan sehelai jersey dan juga kertas surat khabar boleh dijadikan pelbagai jenis kraft tangan yang menarik. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang bahan yang boleh dikitar semula. Pertamanya ialah kertas. Semua jenis kertas sama ada berwarna ataupun tidak berwarna, seperti surat khabar lama, majalah lama, buku, katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak boleh dikitar semula. Kedua, plastik. Botol minuman plastik, botol air mineral dan bekas makanan yang diperbuat daripada plastik boleh dikitar, boleh diproses untuk kitar semula. Kitar semula plastik adalah industri yang masih baru dan dijangka berkembang selari dengan kemajuan teknologi. Ketiga, aluminium. Semua jenis barang yang diperbuat daripada aluminium seperti tintin, minuman dan makanan boleh dikitar semula. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan logam seperti timah dan aluminium mempunyai harga pasaran yang tinggi. Keempat, dirujuk kepada kaca. Semua jenis kaca termasuklah botol minuman, bekas makanan, botol vitamin dan bekas kosmetik boleh dikitar semula. Tong kitar semula merupakan salah satu bahan dalam proses kitar semula bagi proses pengasingan. Proses pengasingan sisa pepejah atau sampah merupakan proses yang penting. Kebanyakan tong kitar semula yang terdapat di Malaysia merupakan tong yang disediakan oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Terdapat juga tong yang telah disediakan oleh agensi bukan kerajaan yang peka terhadap kepentingan amalan kitar semula. Kebiasaannya, kitar semula akan diwarnakan dengan 3 jenis warna yang berbeza mengikut fungsinya yang berbeza, iaitu warna biru, coklat dan jingga. Warna biru adalah untuk mengumpul kertas, seperti kertas berwarna dan tidak berwarna yang saya membincangkan sebelum ini, tetapi tidak termasuk kertas tisu, kertas karbon, kertas minyak, aluminium, kertas berlapis plastik dan kertas yang kotor. Kedua, iaitu tong coklat adalah untuk mengumpul kaca. Semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Tong ini tidak mengumpul sampah, tidak mengumpul kristal, cermin tingkat, skrin kenderaan, porselin, seramik, logam, peralatan makmal dan balang atau botol bahan toksik. Ketiga dan juga yang terakhir,
Ton yang berwarna jingga adalah untuk mengumpul tin aluminium dan plastik. Semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman dan ringan juga bekalan makanan. Plastik juga dikumpul dalam ton ini. Semua jenis plastik yang berwarna dan tidak berwarna seperti plastik semasa membeli belah, botol minuman, botol air mineral, bekas makanan, botol cecair, pencuci dan botol vitamin. Perkara alat yang tidak boleh termasuk dalam ton berwarna jingga ini ialah bekas cat, bekas bahan toksik, peralatan makmal dan bekas styrofoam. Dengan ini, akhirlah pembintangan saya mengenai amalan kitar semula ini. Terima kasih.